Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Pada hari ini kami akan membentangkan tentang projek yang diberikan oleh Encik Muhammad Nur Azri Muhammad Zaini, iaitu Etika dan Moral Menurut Agama Shinto bagi memenuhi sebahagian keperluan untuk projek CTU 552. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamim bin Yun daripada CAFF 238. Hari ini saya ingin membentangkan etika dan moral menurut sumber agama Shinto, yang ini sumbernya. Adakah ianya Tuhan mahupun manusia? Agama ini menyembah banyak Tuhan. Hal ini kerana mereka memiliki aspek animisme, iaitu penyembahan ataupun kepercayaan kepada roh-roh ataupun dewa-dewa yang terdapat pada sumber alam. Mereka menyembah matahari sebagai Tuhan tertinggi. Mereka mempercayai bahawa maharaja mereka adalah merupakan Tuhan matahari yang bernama Amaterasu Onikami. Adakah dia mengikuti kitab Tuhan ataupun kitab buatan manusia? Seperti yang kita tahu, agama Kristian memiliki Bible dan agama Islam memiliki Al-Quran sebagai panduan hidup. Akan tetapi, agama Shinto tidak memiliki sebarang kitab. Mereka memiliki buku-buku sejarawan yang ditulis oleh nenek moyang mereka sebagai panduan kepada agama Shinto. Yang pertama, mereka memiliki Yang Kojiki, iaitu rekod perkara kuno. Yang kedua, Yang Soku Nihongi, iaitu Chronicles of Japan. Yang ketiga, Yang Hisiki. Yang kelima, 25 Norito, iaitu doa penyembahan yang sangat panjang di pelbagai upacara keagamaan. Dan yang kelima, Manyosyu. Adakah sumber agama Shinto ini layak digelar Tuhan? Agama Shinto merupakan berlandaskan konsep animisme, dan hal ini menyebabkan mereka tidak layak digelar sebagai Tuhan kerana penyembahan mereka terhadap sumber-sumber alam dan mempercayai bahawa setiap sumber alam mempunyai roh dan dewa-dewi mereka. Pengaruh daripada agama Buddha membawa mereka kepada penyembahan terhadap sumber-sumber alam. Sistem Buddha yang diterapkan membawa mereka kepada kepercayaan kepada ritual-ritual penyembahan dan upacara penyembahan mereka. Seperti yang dapat kita tahu di kaca TV ataupun televisyen, kita dapat lihat mereka mengadakan upacara Tuhan ataupun ritual penyembahan mereka pada setiap tahun. Apakah pandangan agama Islam terhadap agama Shinto? Perbezaan kepercayaan antara agama Islam dan agama Shinto adalah sangat berbeza. Dan mereka juga memiliki kebaikan dan keburukan. Tetapi banyak persamaan daripada segi adab. Kerana agama Shinto adalah agama yang sangat menekankan terhadap menghormati antara satu sama lain. Sebagai contoh, mereka sangat menghormati orang tua mereka, menghormati orang lain dan menghormati agama mereka. Dan mereka sangat menghormati Tuhan matahari mereka, iaitu Amaterasu Onikami. Jadi sebagai kesimpulannya, agama Shinto merupakan agama kepercayaan nenek moyang mereka yang terdapat di Jepun. Hampir keseluruhan penduduk Jepun menganut agama Shinto, iaitu 98%. Dalam agama Shinto juga banyak pengaruh Buddha seperti melakukan ritual penyembahan dan pusat penyembahan mereka. Konsep hormat menghormati mereka juga boleh kita menerapkan dalam kehidupan kita kerana perkara ini adalah perkara yang baik dan dapat kita simpulkan dan memanipulasikan dalam kehidupan seharian kita, seperti menghormati kepada kedua ibu bapa kita, menghormati kepada tukang pengajar kita, menghormati kepada orang yang lebih tua kepada kita ataupun menghormati kepada siapa sahaja. Sekian, itu sahaja pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih.
Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Razaidi. Saya daripada CAFF 239 dan saya akan menerangkan tentang etika dan moral menurut agama Shinto, penentu kebaikan. Bagi perkataan Shinto itu sendiri, ia telah membawa beberapa makna, iaitu Shin bermaksud roh dan To adalah bermaksud jalan. Jadi jika digabungkan, Shinto adalah bermaksud jalan roh. Dan perkataan Shinto ini diambil daripada perkataan Taoism dan ramai yang berpendapat bahawa fahaman ini daripada Tiongkok China dan memberi pengaruh yang besar terhadap agama Shinto. Asal-usul kedatangan agama Shinto ini adalah hubungan yang terjalin antara dua negara iaitu negara China dan negara Jepun. Setelah mereka menjalinkan hubungan persahabatan antara negara, kerajaan China ini telah membawa fahaman agama mereka kepada kerajaan Jepun dan agama yang datang daripada China ini telah diperkenalkan kepada negara Jepun pada tahun 600 Masihi. Dan secara tidak langsung, ajaran agama Buddha ini telah mendorong kepada kepercayaan masyarakat Jepun untuk yakin terhadap agama tersebut. Definisi kebaikan menurut agama Shinto. Kebaikan terbentuk melalui keharmonian dalaman, niat yang baik, keikhlasan hati, bekerjasama dan keharmonian dalaman. Mereka juga perlu mempunyai keikhlasan hati. Mereka perlu ikhlas dan reda terhadap segala kebaikan atau masalah yang berlaku kepada mereka. Definisi yang lain daripada agama Shinto ini adalah menghargai setiap detik yang berlaku dan memastikan setiap saat itu bernilai. Seperti mana yang kita tahu, masyarakat Shinto ini amat terkenal dengan sikap mereka yang menghargai masa. Mereka tidak membuang masa dengan perkara yang sia-sia. Contoh kebaikan dalam agama Shinto. Kebaikan mengikut aspek seperti aspek diri, keluarga, sosial dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh kebaikan dalam agama Shinto. Amalan yang dianggap sebagai kebaikan untuk diri sendiri dan keluarga adalah taat setia kepada ibu bapa. Mereka juga perlu mementingkan keharmonian sosial. Mereka juga perlu taat setia kepada maharaja selaras dengan kesetiaan kepada negara. Bagi amalan kebaikan dari konteks perniagaan, mereka perlu menghormati golongan atasan yang lebih berumur ataupun lebih tinggi pangkat daripada mereka. Selain itu, penganut agama ini perlu mempunyai semangat kesetiaan. Balasan melakukan kebaikan dalam agama Shinto. Seperti yang kita tahu, mereka menggunakan hukum hakam daripada agama Buddha. Oleh itu, agama Shinto ini mempunyai banyak persamaan dengan agama Buddha. Penganut Shinto juga mempunyai nilai pembalasan yang mereka percaya iaitu berbuat jahat dibalas jahat dan berbuat baik dibalas baik. Mereka juga percaya bahawa mereka akan memperoleh balasan pahala jika mereka berbuat baik. Oleh itu, banyak peraturan yang telah diwujudkan untuk menjaga keharmonian. Kaedah melakukan kebaikan menurut agama Shinto. Salah satunya adalah melawat kuil ataupun jinja. Jika mereka datang ke jinja ini, ia dianggap sebagai menggembirakan roh, iaitu kami yang menjaga kuil itu. Penganut Shinto ini perlu menyucikan diri mereka dengan chozuya ataupun temizuya iaitu besin air. Caranya adalah yang pertama, penganut perlu membasuh tangan mereka dengan menceduk menggunakan penceduk yang disediakan, didahului dengan tangan kanan dan tangan kiri. Seterusnya, penganut perlu menceduk air lagi sekali, mengumpulnya di tangan kanan dan dimasukkan ke dalam mulut. Akhir sekali, penganut perlu membasuh tangan kiri mereka lagi sekali. Peraturan yang penting adalah penganut perlu melakukan tunduk 2 kali dan diikuti 2 tepukan dan kembali kepada sekali tunduk. Penganut perlu memulai dengan membaling 100 yen atau 500 yen di dalam peti persembahan yang disediakan dan jika terdapat gong atau loceng, mereka perlu mengetuk atau mendering untuk menarik perhatian dewa yang tinggal di kuil itu. Bagi pandangan agama Islam terhadap kebaikan agama Shinto adalah antara perkara yang rumit berkaitan dengan kepercayaan mereka adalah mereka menerima kepercayaan daripada agama yang serasi seperti agama Buddha. Oleh sebab itu, mereka senang untuk menerima kepercayaan luar dan pengaruh daripada agama mereka sendiri iaitu agama Shinto. Bagi agama Islam, hal ini tidak terjadi. Hal ini dikatakan demikian kerana ajaran agama Islam ini adalah jelas dan agama Islam tidak pernah mengambil ajaran daripada mana-mana agama lain. Tetapi, agama ini telah mengekalkan kepercayaan yang sama sejak dahulu lagi iaitu zaman Nabi Muhammad SAW. Kesimpulannya adalah yang pertama, agama ini amat mementingkan adab dan kepentingan etika dan moral mereka selaras dengan perbuatan mereka iaitu masyarakat Jepun yang majoritinya beragama Shinto. Agama Shinto ini juga agama yang mementingkan spiritual di mana mereka mempercayai roh-roh yang dianggap sebagai dewa selaras dengan maksud perkataan Shinto. Kesimpulannya, ajaran agama Shinto dan ajaran agama Islam mempunyai persamaan daripada segi kebaikan. Kedua-duanya menggalakkan dan mewajibkan penganut-penganutnya untuk melakukan kebaikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.
Saya Balkis binti Ahmad Azhar dari CAFF 239. Dan saya pula akan menerangkan mengenai etika dan moral menurut agama Shinto penentu keburukan. Jepun adalah sebuah negara yang sangat menepati janji dan sumpah. Manakala, tradisi dan negara mereka sangat setia kepada kepercayaan. Negara ini adalah negara sekular yang melihat kepercayaan sebagai urusan peribadi seseorang individu. Oleh kerana itu, masyarakat Jepun tidak suka mengambil tahu hal ehwal agama orang lain kerana ianya dianggap sesuatu yang peribadi. Bagi orang Jepun, agama atau kepercayaan ini bukanlah sebuah keutamaan. Mereka lebih mementingkan sopan santun dan perbuatan tingkah laku berbanding kepercayaan dalam agama. Perkara ini dapat dibuktikan kerana dalam ajaran Buddha, ia lebih memfokuskan kepada peningkatan perilaku dan menemukan kepribadian daripada menemukan Tuhan atau agama. Di dalam pembentangan ini akan terdapat 5 bahagian di mana saya akan memulakan penerangan mengenai definisi keburukan. Seperti bahasa Malaysia, kita mempunyai peribahasa, begitu jugalah di negara Jepun. Dalam peribahasa Jepun daripada Neko Lexicon iaitu seperti kamus, mereka menggunakan peribahasa untuk memberi kesan yang lebih halus kepada pembaca dan mengelakkan sakit hati yang berkemungkinan akan timbul kerana nasihat yang ingin mereka sampaikan. Peribahasa yang berbunyi Neko Baba, ini ialah berarti kucing kekotoran. Neko berarti kucing, Baba pula berarti kekotoran. Pepatah ini memberi maksud seperti menyembunyikan keburukan sambil menunjukkan wajah polos. Jika kita mengamati perilaku kucing sebelum mengeluarkan kekotoran, kucing tersebut akan menggali pasir dan kemudian menutupinya semula dengan pasir tersebut. Jadi, peribahasa ini adalah sindiran bagi orang yang suka menyembunyikan keburukannya. Kita akan beralih kepada isi seterusnya iaitu konsep agama menurut Shinto. Seperti yang kita tahu, di negara-negara lain, mereka lebih mengutamakan agama sebagai garis panduan dalam kehidupan seharian dan di akhirat. Berbeza dengan agama Shinto di mana agamanya hanyalah sekadar ritual duniawi. Tambahan pula, bagi masyarakat Jepun, mereka lebih melihat agama sebagai sebuah budaya dan tradisi. Tidak heranlah mengapa mereka tidak mengambil berat mengenai agama. Antara cara mereka beribadah adalah meminta sesuatu kepada Tuhan dengan berdoa. Sebagai contoh, agar lulus dalam ujian dan pelbagai permintaan bersifat duniawi. Jika difahami dengan betul konsep ini, bagi agama Shinto tidak wajib bagi penganut mereka untuk melakukan ibadah mana tidak juga menjadi satu keperluan. Bagi Shinto, berdoa cukup hanyalah sekali setahun dan berdoa bukanlah satu keperluan. Jadi kebanyakan orang jarang mengunjungi kuil kecuali ketika ada perayaan kuil atau pada tahun baru. Apabila seseorang itu melakukan keburukan, maka terjadinya kekotoran iaitu kagare dan perlu dibersihkan oleh ritual penyucian iaitu harai. Seterusnya, Jepun mempunyai budaya yang unik iaitu samurai membunuh diri. Ia dipanggil seppuku. Seppuku ialah kunci disiplin dalam kod etika rakyat samurai di Jepun. Tindakan ini adalah demi memulihkan kehormatan untuk diri mereka sendiri atau keluarga mereka. Agama Shinto adalah sangat terkenal dengan nilai kesopanan yang dilakukan oleh perwira-perwira Jepun. Mereka juga melarang penganutnya daripada mempunyai sifat penakut kerana sifat ini dikutuk dan dianggap dosa dan tidak boleh dimaafkan maupun dengan bertaubat. Seterusnya, kesetiaan. Kesetiaan pertama ialah kepada maharaja mereka, kemudian kepada ahli-ahli keluarga maharaja, lalu termasuk jugalah orang-orang dan generasi yang akan datang. Seperti yang telah kita pelajari sebentar tadi, agama Shinto mengamalkan harai sebagai ritual penyucian diri, namun dalam Islam, perbuatan membersihkan diri daripada dosa boleh dilakukan dengan melakukan solat. Tambahan lagi, agama Shinto mengamalkan perbuatan membunuh diri bagi membersihkan nama keluarga mereka. Ini adalah bertentangan dengan agama Islam kerana ianya merupakan sebuah perbuatan dosa besar. Setiap dosa besar yang kita lakukan akan diterima Allah dengan melakukan taubat nasuha. Berdasarkan penjelasan dari Richard sebentar tadi, dapat disimpulkan bahawa walaupun sistem agama di Jepun berbeza dengan negara-negara lain dan dianggap pelik dan rumit, negara Jepun juga dilihat sebagai negara yang aman, selamat dan lebih makmur dari negara-negara lain yang lebih mementingkan agama. Peribahasa Melayu yang berbunyi, buang yang keruh ambil yang jernih, boleh kita implikasikan dalam hal ini. Setiap agama mempunyai konsep-konsep yang berbeza. Sebagai manusia yang dikenai akal dan fikiran, kita haruslah berfikir dengan waras untuk membuat keputusan menganuti agama yang benar. Sekian daripada saya, terima kasih.